Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan seseorang yang demikian itu, siapa dia tu? Iaitu orang yang tidak redha Allah Ta'ala Tuhannya. Ya, atas tu. Makna dia tidak redha dengan segala hukum Allah. Seorang hamba yang tak redha dengan segala hukum Allah, takdir Allah, tadbir Allah. Orang ini, kata ulama, menunjukkan adalah sakit dan jahat pada hatinya. Jiwa dia jahat, jiwa dia sakit. Siapa yang sakit, apa perkara yang menyakitkan dia? Iaitu perkara yang selain daripada Allah. Selain daripada Allah dah menjadi penyakit atas dia. Sebab itu dia mula dah tak redha dengan tadbir Allah. Dia dah tak percaya dengan segala takdir Allah. Apabila sampai peringkat ini, tuan-tuan, mula mereka mengikut tadbir nafsunya dan mula berputus asa dengan rahmat Allah. Ini bahayanya apabila pergantungan kita dengan Allah ni telah lari, terpesong, tergelincir. Ini yang selalu yang kita baca. Saya selalu ulang ayat ni. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang ni bahaya. Ya. Yang ni cukup bahaya. Bila Allah gelincirkan, ya, daripada benda baik ke benda jahat, kita tak sedar. Kita tak sedar yang kita dah digelincirkan. Sebab itu ulama dia sebut begini, kalau kita nak mengetahui tanda kebencian Allah atas kita, kata sebagian ulama, tandanya kebaikan yang biasa kita buat mula dicabut oleh Allah. Kebaikan yang biasa kita buat mula dicabut oleh Allah sedikit demi sedikit. Allah tak cabut sekaligus. Dia tak cabut sekali tu. Allah cabut sedikit demi sedikit. Jadi, apa hikmah dicabut sedikit demi sedikit? Kita ambil tak peringatan. Bila hati kita mula sakit, hati kita mula jahat, kita tak peduli yang kebaikan itu mula dicabut sehingga habis. Tapi orang yang masih hati dia ada kebaikan, tatkala dicabut sedikit demi sedikit, ketika itu, tuan-tuan, dia sedar balik. Dia mudah je. Dalam satu rumah, dalam satu rumah, kita cahaya dalam rumah, dalam surau kita ni, tuan-tuan, hasil daripada lampu ni. Kalau tengok di dinding, suis banyak. Suis banyak, tuan-tuan. Suis ini, suis itu, suis ini. Tapi bila tengok di DB, sikit je. Satu suis DB ni tadi boleh menutup 5-6 suis yang ada di dinding. Berak, tuan-tuan? Baik. Kekuatan, tuan-tuan, DB itu sebenarnya bergantung pada kekuatan earth dia. Kalau earth dia tidak kuat, DB itu akan terbakar. Kalau earth itu tidak kuat, DB akan terbakar sebab dia tak tendang langsung. Ketika mana DB ni akan tendang, tuan-tuan? Ketika berlakunya petir guruh dan sebagainya. Kita nak letak petir guruh ni di mana? Tatkala kita menghadapi ujian. Dia mari sekali, gup, jatuh dak DB kita. Kalau tak jatuh DB kita, dia akan, orang panggil, lita pintas.
Dia makan wayar-wayar ni. Maknanya, dengan kekuatan DB yang tak kuat pula, dia boleh menghancurkan satu bangunan. Jadi kekuatan yang di mana? Di wayar earth tadi ni. Wayar bumi. Wayar bumi ni, bila dia kuat, dia akan tutup semua yang boleh menghapuskan seluruh bangunan. Inilah dia tuan-tuan. Kita akan angkat balik DB ni. Bila kekuatan itu ada. Di mana? Kekuatan akidah kita. Bila akidah kita kuat, marilah dia akan tutup hak DB je. Dia tak terbakar satu bangunan. Maka selamat satu bangunan, selamat wiring semua. Ini dia tuan-tuan. Jadi bila akidah kita ini tak kuat, tidak tahqiq, tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Islam kita pun habis. Semua habis. Maka sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dia letakkan qalbun itu adalah raja, punca utama. Jika raja ni jahat, raja ni tak elok, raja ni berpenyakit, maka seluruh hak yang keluar ni sakit. Baik. Balik pada cerita hak iblis yang saya selalu duk cerita. Kenapa iblis tak mau sujud? Kita pun kata sebab dia telah bercakap dengan Allah, wa ana khairum minhu. Datang persoalan, kenapa iblis kata wa ana khairum minhu? Datang persoalan. Kenapa iblis boleh kata wa ana khairum minhu? Sebab dia rasa, sini. Kalau manusia duduk sini, dia rasa dia lebih baik daripada Adam. Baik, kita bawa lebih besar. Tak kerasa tu selalu ada pada kita. Kalau orang tua, dia rasa dia orang lama. Tak? Buat apa pula ke tepi ke orang lama? Nampak tak? Rasa tak? Kalau orang muda, dia rasa kekuatan dia. Kami orang muda, boleh penggerak orang muda. Nampak tak? Rasa. Kalau orang kaya, dia akan rasa kemegahan kekayaannya. Kalau orang alim, dia akan rasa kehebatan ilmunya. Baik. Rasa ni, apakah tidak sama yang berlaku atas Azazil? Bila rasa ni ada, tidakkah termasuk dalam hadis yang Nabi kata, tidak akan masuk syurga sekali-kali orang yang ada di dalam hatinya mithqala habbatin, walaupun sebesar zarah, takabur ni tadi. Jadi tu susahlah masuk syurga. Benar. Sebab Nabi kata syurga sikit, neraka banyak. Syurga sikit, neraka banyak. Maka orang yang bersungguh-sungguh sahaja yang boleh dapat syurga. Kita tengok pula. Ni sebab ilmu tasawuf ini pasti berkait dengan ilmu usul. Kenapa? Kerana parti bagi tauhid itu tasawuf. Ada ulama sebut tasawuf ini parti bagi tauhid. Baik. Selalu ayat kita baca, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Dalam ilmu usul, ini ilmu. Allah ikhtilafkan siang malam supaya orang yang beriman ini boleh fikir, boleh nampak. Inilah ulul albab.
Ayat yang di bawah dia amalan. Macam mana boleh sampai pada ulul albab? Macam mana ilmu ni boleh jadi ainul yakin? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini amalan. Ada ilmu tapi dia tak hendak beramal. Dia tahu Allah begini, tapi dia tidak meletakkan amalan di dalam ilmunya, proses untuk dia mencapai natijah ayat yang akan datang ni tadi. Dia tahu Allah lah yang mengikhtilafkan siang dan malam, tetapi dia tidak ada mujahadah ke arah ilmu yakin. Mana mujahadahnya? Zikir, tafakkur, guna akal. Sebab itu di dalam ilmu usul, salah satu hukum yang ada di dalam ilmu tauhid adalah hukum akal. Bila dia dah mujahadah beramal dengan ilmu ni tadi, baru dia dapat natijah hakul yakin. Mana hakul yakin? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Kalau dia tak benar-benar yakin, dia tak boleh bagi pengakuan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau dia tak yakin, dia tak boleh kata maha suci engkau ya Allah daripada sifat kurang. Sebab dia dah betul-betul yakin, hakul yakin dia, baru dia kata subhanaka, maha suci engkau ya Allah, maha suci daripada apa? Daripada sifat kekurangan. Fakina azaban bannar. Jauhkan kami dari neraka. Sebab orang yang tidak mentauhidkan Allah, orang yang ragu dengan takdir Allah, ketika itu tempat dia neraka.